Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini mengejutkan kita semua berlaku di Sabah, di kota Kinabalu. Di saat isu skandal rasuah terkait dengan beberapa adun di Sabah dan juga dikaitkan pula dakwaan dengan Ketua Menteri Sabah, ini pula penemuan dan ini pula berita yang keluar, yaitu wang tunai lebih 45 juta ringgit ditemui di pejabat rumah dan kereta bekas pengarah Jabatan Air Negeri Sabah, Hakim. Lebih 45 juta ringgit dirampas daripada bekas pengarah Jabatan Air Negeri Sabah, JANS, Awang Muhammad Tahir Muhammad Talib dalam kes pengubahan wang haram pada tahun 2016, kata Hakim Mahkamah Session Abu Bakar Manat. Beliau berkata, berdasarkan keterangan saksi, wang tunai sebanyak 23.69 juta ditemui di pejabat Awang Muhammad Tahir, 62 tahun, di Wisma Majlis Ugama Islam Sabah MUIS di sini, dan RM 8.56 juta dijumpai pula di rumah tertuduh serta istrinya Fauzia Piut, 59 tahun, manakala 9.19 juta ditemui di dalam kereta Mazda dan 4.13 juta dalam kereta jenis Mercedes. Beliau berkata, pelbagai mata wang asing turut ditemukan dan disita termasuk dolar Amerika Syarikat, pound sterling, euro, dirham Emirat Arab Bersatu, bat Thailand, yuan China, dolar Hong Kong, yen Jepun, dong Vietnam, won Korea, rial Arab Saudi, dolar Singapura dan rupiah Indonesia. Turut disita wang dalam akaun bank Awang Muhammad Tahir berjumlah 4.15 juta. Sepanjang perbicaraan kes ini, berdasarkan keterangan saksi, pendakwaan dan penemuan wang yang begitu banyak di beberapa tempat, Mahkamah berpuas hati pendakwaan membuktikan bahawa orang kena tuduh satu Awang Muhammad Tahir menggunakan kedudukannya sebagai pengarah di Jabatan Air Negeri Sabah. Awang Muhammad Tahir telah terlibat dalam aktiviti haram iaitu rasuah melalui skim kutipan berpusat yang bermula sejak tahun 2005 hingga tahun 2016, katanya dalam penghakiman di akhir kes pendakwaan. Justru beliau mengarahkan Awang Muhammad Tahir, Fauzia dan bekas timbalan pengarah Jabatan Air Negeri Sabah, Lim Lam Beng, 70 tahun, membela diri atas pertuduhan pengubahan wang haram setelah mendapati pendakwaan telah berjaya membuktikan kes prima facie terhadap mereka. Awang Muhammad Tahir berdepan satu pertuduhan mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 kurungan A Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, penghasilan, pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001 serta 11 pertuduhan mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 kurungan B Akta yang sama. Beliau dan istrinya juga didakwa mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 kurungan B Akta sama atas 2 pertuduhan, manakala Fauzia dan Lim masing-masing turut berdepan 19 serta 4 pertuduhan di bawah Seksyen dan Akta yang sama. Abu Bakar juga berkata berdasarkan keterangan saksi, adalah jelas skim kutipan berpusat itu tidak dapat dijalankan tanpa pengetahuan, arahan, kelulusan dan pembabitan Awang Muhammad Tahir. Beliau berkata semasa siasatan tertuduh gagal memberikan penjelasan mengenai sumber wang yang dijumpai dan disita itu. Begitu juga dengan pembelian kereta dan jam tangan mewah yang kesemuanya dalam milikan orang kena tuduh satu ketika serbuan dibuat, katanya. Awang Bakar berkata, Fauzia pula memiliki lebih 2.22 juta wang dalam akaun bank peribadinya selain 921 barang kemas, pelbagai jenis dan 93 beg tangan berjenama mewah.
Nilai keseluruhan pertuduhan terhadapnya melebihi 6 juta ringgit. Persoalannya dari mana sumber pendapatan atau hasil yang diperoleh orang kena tuduh dua untuk memiliki semua harta terbabit dan beliau dalam siasatan juga gagal menjelaskan sumber uang tersebut diperoleh katanya. Hakim itu berkata berdasarkan penemuan tersebut, keterangan saksi, dokumen dan keterangan berdasarkan persekitaran, Mahkamah berpuas hati atas imbangan keberangkalian bahwa tertuduh itu melalui suaminya terbabit memiliki hasil daripada aktiviti haram. Beliau berkata walaupun Fauzia tidak terbabit dalam skim kutipan berpusat itu, namun perbuatan tertuduh memiliki hasil daripada aktiviti haram adalah terjumlah dalam kesalahan di bawah Section 4 dalam kurungan 1 kurungan B Akta Terbabit. Mahkamah menetapkan 26 hingga 28 Februari dan 28 hingga 30 April tahun depan untuk tertuduh membela diri. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Anwar belum boleh tidur lena. Ini semua gara-gara pendedahan bahawa Zahid Hamidi ada orang yang mahu menghasut Zahid Hamidi dan Barisan Nasional UMNO keluar daripada kerajaan. Berkata lagi Ahmad Zahid Hamidi tentang cubaan mewujudkan sebuah kerajaan baharu yang inti pentingnya ialah menjadikan dirinya sebagai Perdana Menteri. Sambil Presiden UMNO itu mengesahkan berlaku pertemuan antara beliau dengan Syahidan Kashim bagi maksud tersebut baru-baru ini, tetapi katanya bukan ahli parlimen Arau itu saja yang bertemu dengannya. Bukan hanya Syahidan seorang yang bertemu dengan saya bercakap tentang perkara sama, kata beliau. Rahsia, kalau saya berkongsi dengan umum siapa mereka, ia bukan lagi menjadi satu rahsia, kata Zahid Hamidi. Oleh sebab itu, biarlah saya berbincang dengan pemimpin-pemimpin tertentu sahaja, katanya lagi. Rupa-rupanya, selain Syahidan, ada lagi pertemuan lain berlaku antara ahli parlimen blok pembangkang dengan Zahid Hamidi dalam usaha membentuk kerajaan baharu. Walaupun Zahid Hamidi memberitahu telah memaklumkan secara terperinci butiran pertemuan itu kepada Anwar, tetapi dalam masa yang sama beliau juga mengingatkan Perdana Menteri agar sentiasa berhati-hati. Dengan peringatan Zahid Hamidi kepada Anwar itu, ia bermakna, isu tukar kerajaan ini belum lagi ada titik noktahnya. Ia boleh timbul kembali pada bila-bila masa di kemudian hari, meski Zahid Hamidi setakat ini menolak pelawaan blok pembangkang untuk membentuk jajaran baharu itu. Di kemudian hari belum tentu beliau menolak juga. Dalam arti kata lain, sehingga PRU 16 akan datang, Anwar belum lagi boleh tidur dengan lena, kata Sabudin.com. Apa pula pendapat Anda semua? Yang ini pun boleh bikin dia tidur tak lena juga, kata netizen. Rasuah, ketirisan, salah guna kuasa ibarat bara buat negara. Itu kata Sultan Nazrin dalam bernama bertarik 30 November tahun 2024. Apa ceritanya? Daripada berita harian, Sultan Nazrin Shah menyatakan bahawa rasuah, ketirisan dan salah guna kuasa ibarat bara buat negara, kata Sultan Nazrin. Rasuah, ketirisan, penyalahgunaan dan pecah amanah ibarat bara yang sedang merosakkan anatomi negara mengakibatkan rakyat menanggung beban berat, tita Sultan Perak. Baginda bertitah untuk memurnikan kecelaruan yang dihadapi sistem pentadbiran, tabis urus dan tata kelola berasaskan nilai, prinsip dan amanah perlu dijadikan teras dalam membentuk budaya kerja menjangkaui batasan kaum, agama dan status sosial dan status ekonomi. Ketika ini amatlah mengaibkan negara dan sangat membimbangkan rakyat jelata pelakuan-pelakuan rasuah, ketirisan, penyelewengan, penyalahgunaan kuasa dan pecah amanah yang dilaporkan berlaku titah baginda pada sidang pertama Istiadat Convocation Universiti Malaya.
Sultan Nazrin yang juga Chancellor UM bertitah tanggungjawab universiti tidak lengkap jika sekadar menghasilkan bilangan graduan yang ramai. Sebaliknya, universiti juga bertanggung jawab membentuk karakter dan membina jiwa insaniah graduan secara menyeluruh, titah Baginda lagi. Saudara-saudara sekalian, apa pula pendapat Anda untuk isu kali ini yang menyatakan bahwa sebenarnya Perdana Menteri kita yaitu Anwar Ibrahim belum lagi boleh untuk tidur lena kerana menurut daripada pendedahan Sabudin.com ini, beliau menyatakan bahwa bila-bila masa mungkin akan berlaku lagi usaha untuk membentuk jajaran baru, kerajaan baru. Kali ini Zahid Hamidi menolaknya. Zahid Hamidi tidak menerima jajaran tersebut. Tetapi adakah jaminan di kemudian hari Zahid akan tolak lagi? Itu belum tentu di kemudian hari. Dalam arti kata lain, sehingga PRU 16 akan datang, Anwar belum lagi boleh tidur lena, kata Sabudin. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.